Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam kita melakukan ibadah puasa, sama ada puasa wajib atau puasa sunat, maka di sana ada perbuatan-perbuatan tertentu yang sekiranya berlaku, sekiranya dilakukan, ianya akan membatalkan puasa. Maka bagi mereka yang berpuasa, dia kena memastikan bahawa perbuatan-perbuatan ini tidak dilakukan oleh dirinya, melainkan perbuatan-perbuatan tertentu ataupun keadaan-keadaan tertentu yang tidak mampu dielakkan yang menyebabkan pembatalan puasa. Maka ketika itu, walaupun puasanya batal, ia tidak berdosa kerana berlaku bukan dengan kehendak dirinya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneliti perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pertama, perbuatan yang membatalkan puasa adalah murtad daripada agama Islam, wal'iyazubillahi min zalik. Seseorang yang sedang berpuasa, tiba-tiba dia membatalkan puasanya, maka ketika itu dia, seseorang yang sedang berpuasa, tiba-tiba dia telah murtad daripada agama Islam, bererti dia telah membatalkan puasanya dengan satu perbuatan yang paling keji, iaitu keluar daripada agama Islam. Selain daripada itu, puasa juga akan batal sekiranya seseorang wanita itu didatangi haid. Satu orang perempuan, dia puasa, tiba-tiba sedang dia berpuasa, dia didatangi oleh haid. Maka ketika itu, puasanya akan batal serta-merta. Cuma dia tidak berdosa kerana haid bukan perbuatan yang dia mampu lakukan atau dia mampu tinggalkan. Sebaliknya ia merupakan perbuatan, dia merupakan satu takdir yang sudah diberikan oleh Allah kepada wanita-wanita zuriat Nabi Adam AS. Jadi seorang wanita, kalau dia sudah kedatangan haid, bererti dia akan mengqada semula puasa yang tidak mampu dilakukan pada bulan Ramadan pada bulan-bulan yang seterusnya. Puasa juga akan terbatal apabila seseorang wanita itu didatangi darah nifas. Darah nifas iaitu darah yang keluar sewaktu seseorang wanita melahirkan anak. Maksudnya apabila wanita itu telah melahirkan anak, kalau keluar darah selepas itu, maka ia dinamakan sebagai darah nifas. Sepanjang darah nifas itu keluar, maka sepanjang waktu itulah wanita tidak boleh berpuasa, sama ada puasa itu puasa wajib atau puasa sunat. Dan yang keempat adalah kelahiran. Sebab apa para ulama kita mendatangkan kelahiran dan dalam masa yang sama didatangkan juga darah nifas. Sedangkan secara kebiasaannya, seorang wanita yang melahirkan anak akan keluar darah nifas. Tetapi mengapa didatangkan kedua-duanya dan tidak dinyatakan hanya salah satu sahaja? Kerana mungkin berlaku kelahiran, tetapi dalam masa yang sama tiba-tiba tidak berlaku pula darah nifas. Maka kelahiran membatalkan juga puasa. Dan seterusnya, puasa juga akan batal apabila seseorang itu gila. Tiba-tiba dia terkena penyakit gila. Walaupun hanya sebentar, walaupun sesaat, tiba-tiba dia jadi mereng, dia jadi gila. Sedangkan ketika itu dia sedang berpuasa. Kalau dia gila 5 minit contoh, lepas 5 minit tu dia sihat daripada gila dia, maka macam mana status puasanya? Puasanya sudah terbatal kerana dia ketika itu telah gila. Dan di antara perkara yang membatalkan puasa juga adalah irma', iaitu seseorang yang pengsan ataupun pitam. Kalau seorang sedang puasa, tiba-tiba dia pitam atau pengsan. Atau sebagai contoh, dia telah dibawa ke hospital dan ketika dia sedang berpuasa, doktor mengatakan kamu perlu dibedah. Akhirnya dia telah diberikan ubat bius dan dia pun hilang di dalam kesedarannya kerana dia sudah diberikan ubat bius. Maka walaupun pada asalnya dia berpuasa, apabila dia pitam ataupun dia pengsan atau sudah dibius sampai dia langsung tak sedar. Kalau bius dia sedar, itu tak batal puasa lagi. Ini bius yang menyebabkan sampai dia pun pengsan sekali. Maka ketika itu puasa sudah terbatal.
Dan antara perkara yang membatalkan puasa juga apabila seseorang itu mabuk, seseorang itu mabuk sepanjang siang. Seseorang yang mabuk sepanjang siang, maka sepanjang siang itu katakan bermula daripada awal siang sampai ke akhir siang dia mabuk, maka ketika itu dia akan puasanya akan batal. Mungkin tuan-tuan akan bertanya, hai, kalau dah mabuk sepatutnya minum arak mungkin dia minum tak sengaja, dia ingat air biasa. Bukankah minum itu juga membatalkan puasa? Jawapannya ya. Tetapi mungkin dia minum sebelum daripada masuk subuh. Katakan pukul 4 pagi, dia nak ambil air, kawan dia kenakan dia. Wal'iyazubillah min zalik. Mana boleh prank-prank begitu. Bagi arak contoh, dia ingat air kosong. Dia minum, udahnya mabuk. Mabuk tu pula bermula daripada start subuh dan habis mabuk dia. Ni lama betul dia punya arak ni. Sampai maghrib tak habis mabuk lagi. Maka ketika itu sepanjang siang tersebut puasanya adalah batal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.